Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 bersama saya Syahira Isati Yaakob antara paparan tengah hari ini. Geng Datuk Roy menyamar pegawai kanan SPRM direman 6 hari. Tabung wakaf air terima sumbangan lebih 7 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 lelaki yang menyamar sebagai pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan Timbalan Pendakwa Raya direman 6 hari kerana disyaki meminta rasuah sebanyak RM60,000 bagi menyelesaikan kes siasatan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Syawira Abdul Halim di Mahkamah Magistrate Putrajaya mulai hari ini sehingga 22 Disember depan. 4 individu berusia antara 39 hingga 54 tahun itu membabitkan seorang pemilik syarikat, seorang pengarah syarikat dan 2 orang awam. 3 suspek ditahan hasil perangkap diatur di sebuah hotel di Putrajaya jam 4.30 petang semalam. Manakala seorang lagi ditahan di sebuah rumah di Melaka jam 8.30 malam tadi. Perancang utama dikenali sebagai Datuk Roy yang menyamar sebagai pengarah SPRM turut ditahan bersama 2 yang lain di hotel berkenaan. Mereka dipercayai menyamar sebagai pegawai kanan SPRM dan Timbalan Pendakwa Raya meminta wang rasuah kononnya bagi menukarkan pertuduhan ke atas pengadu kepada seksyen kesalahan yang lebih ringan dan membuka semula akaun pengadu yang dikatakan dibekukan oleh SPRM. Malah suspek sanggup masuk ke kawasan ibu pejabat SPRM untuk mengambil gambar bagi meyakinkan pengadu mereka adalah pegawai SPRM. Tangkapan itu disahkan pengarah perisikan SPRM Datuk Azmi Kamaruzaman. Seorang wanita yang juga ahli kumpulan terbabit masih dikesan SPRM bagi membantu siasatan. Tabung wakaf tunai khas Perkhidmatan Air Malaysia atau Wakaf Air yang diwujudkan untuk membiayai projek perkhidmatan air, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman, menerima sumbangan lebih 7 juta ringgit dari agensi kerajaan dan orang awam. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, dana wakaf itu akan digunakan untuk menyediakan sumber serta bekalan air dan pembentungan berskala kecil dengan kos tidak melebihi RM50,000 bagi setiap projek. Menurut Datuk Seri Tuan Ibrahim, projek penyediaan bekalan air bersih yang dijangka dilaksanakan bulan depan itu akan menumpukan kepada kerja pengkalian perigi, pembelian alat ganti, perolehan tangki simpanan air dan sambungan paip dengan punca air. Program wakaf air ini ialah salah satu usaha kementerian bersama dengan Menteri Agama sebagai pengurusi Yayasan Wakaf Malaysia di mana kita membuka peluang kepada orang ramai yang ingin berwakaf. Kerana wakaf ini merupakan satu kaedah dengan tujuan satu je, mendapat redha Allah Ta'ala dan mendapat pahala yang berterusan. Beliau turut menegaskan penubuhan wakaf air bukan bermaksud kerajaan atau operator air melepaskan tanggungjawab kepada orang awam dan swasta untuk membina serta menyelenggarai infrastruktur air negara. Sebaliknya, ia satu alternatif untuk menyediakan perkhidmatan bekalan air bersama masyarakat sekaligus menjayakan konsep wakaf. Datuk Seri Tuan Ibrahim ditemui dalam sidang media selepas melancarkan wakaf air di Putrajaya yang turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Orang awam serta organisasi yang mahu membuat sumbangan wakaf air boleh berbuat demikian dengan melayari laman web Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata, fokus pada dirimu. Bekalan vaksin COVID-19 menjadi tumpuan persidangan Dewan Rakyat pagi ini. Tidak terkecuali rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 pindaan 2020 bagi bacaan kali yang kedua. Manakala di Dewan Negara insiden Parapet yang jatuh dan menimpa sebuah kereta pada 19 September lalu turut mendapat perhatian. Kita ikuti laporannya bersama wartawan Nur Fazila Muhammad Sahir di Parlimen. Teruskan Fazi.
Kerajaan sedang mempertimbangkan calon untuk menerima vaksin lain yang kini dalam fasa ketiga ujian klinikal. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairuddin Jamaluddin berkata, usaha itu kini dirintis secara bersama merentasi kementerian dan jawatan kuasa khas jaminan akses vaksin COVID-19 JKJAV. Pengumuman dan senarai keutamaan calon itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Menyatakan tentang kos keberkesanan dan liputan penduduk untuk vaksin Pfizer, khususnya tempoh imuniti, bilakah ia akan dilaksanakan dan jaminan perubatan ke atas kesan sampingan negatif agar meyakinkan rakyat menerima 2 dos dengan selamat. Selain vaksin COVID-19 daripada Pfizer, Malaysia juga telah menyertai fasiliti COVAX yang menjamin akses bekalan vaksin sebanyak 10% populasi negara. Jawatan kuasa JKJAV ketika ini sedang mempertimbangkan calon-calon vaksin lain yang berada di fasa 3 ujian klinikal untuk digunakan di Malaysia. Pengumuman mengenai ini dan juga senarai keutamaan siapa yang akan menerima vaksin dahulu akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Beliau berkata demikian ketika sesi pertanyaan menteri dalam sidang Dewan Rakyat. Tindakan itu ujarnya secara tidak langsung berupaya mencapai tahap pelalian 70%. Malaysia akan mendapatkan bekalan awal vaksin COVID-19 daripada syarikat farmasetika Pfizer pada suku pertama tahun depan. Bekalan 12.8 juta dos itu dapat menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini secara percuma. Selain Malaysia, negara lain seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Arab Saudi dan Kanada turut mendapatkan bekalan sama. Kerajaan tidak bercadang membuat sebarang pengecualian duty stamp untuk pindah hak milik hartanah ibu bapa kepada anak buat masa ini. Berdasarkan ketetapan sedia ada, pengecualian duty stamp 100% hanya diberikan ke atas pindah milik antara suami dan isteri sahaja. Buat masa ini, kerajaan tidak bercadang untuk memberikan pengecualian duty stamp untuk pindah milik hartanah daripada ibu bapa kepada anak. Mengikut ketetapan sedia ada, pengecualian duty stamp 100% diberikan atas pindah milik antara suami dan isteri sahaja. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di dalam Belanjawan 2020, kerajaan telah mengumumkan peremitan duty stamp sebanyak 50% diberikan ke atas surat cara pindah milik bagi urusan pindah milik harta tanah atas dasar kasih sayang antara ibu bapa kepada anak atau sebaliknya. Menurutnya, permintaan duty stamp itu bertujuan untuk mengurangkan kes tuntutan harta pusaka di mahkamah pada masa akan datang. Di Dewan Negara, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kontraktor utama dan subkontraktor projek lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUKE dikenakan penalti RM180,000 kerana gagal memastikan keselamatan di tapak binaan. Ia susulan kejadian konkret struktur pembinaan lebuh raya itu jatuh dan menghempap sebuah kenderaan pada 19 September lalu. Kontraktor utama iaitu MRCB Builders dan Berhad telah dikenakan penalti sebanyak RM80,000, manakala subkontraktor Magna Setia dan Berhad berjumlah RM100,000. Kesalahan masing-masing telah disabitkan mengikut Akta Lembaga Penggunaan Industri Pembinaan Malaysia 1994 iaitu Akta 520, Seksyen 34B-1-C dan Seksyen 34C-1 iaitu di bawah kewajipan kontraktor dalam memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan sama ada semasa atau selepas pembinaan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Senator Mat Nasir Hashim berhubung tindakan terhadap kontraktor utama bagi persidangan Dewan Negara. Menurut Datuk Seri Fadilah, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menjalankan satu prosiding tindakan tata tertib kontraktor 17 November lalu dan menjatuhkan hukuman penalti terhadap kontraktor utama dan subkontraktor projek Sugar Package CA2. Siasatan CIDB turut mendapati subkontraktor berkenaan gagal mematuhi prosedur kerja yang betul dan diperakui oleh perunding projek serta tidak menggajikan penyelia tapak yang diakreditasi.
Setelah 29 hari bersidang, Sidang Dewan Rakyat melabuhkan tirainya untuk sesi 2020. Manakala persidangan Dewan Negara memasuki hari kedua hari ini dan akan berakhir pada hujung Disember. Dengan itu, sekian saja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata. Fokus pada dirimu. Bekalan air di 38 kawasan di Sabak Bernam Selangor yang mengalami gangguan berjadual sejak semalam pulih sepenuhnya jam 2 pagi tadi. Perkara itu dimaklumkan Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Elina Basri dalam satu kenyataan. Gangguan air berjadual semalam berikutan kerja-kerja penggantian dan pemasangan injap. Sehubungan itu, Air Selangor merakamkan penghargaan kepada pengguna atas kesabaran dan kerjasama diberikan sepanjang tempoh gangguan itu. Orang ramai juga dinasihati menggunakan air secara berhemat. Pengguna boleh mendapatkan maklumat rasmi gangguan bekalan air menerusi semua medium komunikasi rasmi Air Selangor. Baik, berdasarkan ke atas mayat 3 beradik yang maut dalam nahas di Lebuh Raya Utara Selatan Plus di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ipoh Perak semalam dijangka dilakukan 3 petang ini sebelum dikemumikan di Kampung Sungai Putat hari ini. Ibu mangsa Nur Aimi Nadiah Abdul Rahim, 27 tahun yang cedera parah dalam kemalangan itu, belum sedarkan diri namun dilaporkan stabil dan dirawat di unit rawat terapi ICU Hospital Raja Permaisuri Bainun. Menurut Abdul Rahim Siddiq, 58 tahun yang juga bapa Nur Aimi Nadiah, anak serta 3 cucunya baru pulang ke kampung di Kampung Bukit Nipah, Melaka. Ketika kejadian, mereka dalam perjalanan pulang ke Pulau Pinang kerana Nur Aimi bekerja di negeri itu. Dalam kemalangan kira-kira jam 3 petang semalam, Nur Aimi Nadiah parah manakala 3 anaknya, Muhammad Adam Hakimi Muhammad Al-Hafiz 7 tahun, Muhammad Lutfi Hakim 3 tahun dan Muhammad Alfan Hafiz 1 tahun maut di lokasi kejadian selepas kereta dinaiki terpapas dan melanggar belakang trailer di laluan kecemasan. Baik, panggilan tidak berjawab selepas dihubungi beberapa kali oleh rakannya membawa kepada penemuan mayat seorang pekerja binaan di dalam bilik sewa di Jalan Rakyat, Brickfields, Ibu Negara malam tadi. Difahamkan mangsa warga Bangladesh berusia 48 tahun itu tinggal berseorangan di bilik berkenaan sejak 20 tahun lalu. Mayat mangsa ditemui kira-kira jam 7 malam. Polis turut memeriksa kawasan sekitar rumah bagi mengenal pasti jika kes kematian itu membabitkan unsur jenayah. Proses mengeluarkan mayat dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP dengan petugas memakai peralatan perlindungan diri PPE. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Baik, Kerajaan Sabah tidak bercadang menghadkan bilangan individu untuk berkumpul bagi meraihkan sambutan Christmas di negeri itu minggu depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri, Datuk Masdi Manjun, bagaimanapun berkata orang ramai perlu berwaspada serta mematuhi prosedur operasi standard SOP. Tapi it's been proven, ya, telah dibuktikan virus ini yang dipanggil virus. Sebenarnya saya paling senang hati kalau ada social gathering. Dia Encik virus ni atau cik virus COVID ni, dia cukup senang hati, ketawa dia kalau kita ada social gathering. Di sana dia menjadi betul-betul ni. Jadi kalau bolehlah, selagi boleh, kita berpada-padalah dalam setiap perayaan, bukan sekadar apa itu, bukan sekadar Christmas lah, perayaan tahun baru dan sebagainya. Try to avoid social gathering. Tapi it's been proven, ya, telah dibuktikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai perkembangan COVID-19 di Sabah. Katanya kerajaan negeri pada dasarnya setuju dengan cadangan SOP berhubung sambutan Christmas menerusi mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN Isnin lalu. Perincian lengkap SOP itu akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat menerusi laman sesawar rasmi MKN.
Semua ketua isi rumah yang terjejas berikutan banjir di Terengganu akan menerima bantuan kecemasan sekali bayar sebanyak RM500 sebelum pertengahan bulan depan. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafi Ahmad berkata, bantuan itu akan disalurkan kepada mangsa yang berdaftar dan berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Kerajaan Negeri melalui Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN kini dalam proses akhir mengemaskini data mangsa banjir. Jumlah keseluruhan peruntukan yang akan disalurkan bergantung kepada data berkenaan. Semua pegawai daerah juga sudah diminta mengemukakan senarai nama sebelum akhir bulan ini bagi membolehkan bayaran bantuan kecemasan disalurkan. Beliau turut mengesahkan 360 ketua isi rumah yang menjadi mangsa banjir lumpur di beberapa kawasan di Air Putih, Kemaman awal bulan ini akan menerima bantuan sekali bayar berjumlah RM1,000 daripada tabung dana khas dan sumber kerajaan negeri. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK telah menyalurkan RM317.62 juta atau 99.3% daripada jumlah keseluruhan yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2020 setakat 7 Disember lalu. Menterinya Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata pencapaian itu mencerminkan komitmen kementerian dan agensinya dalam membantu kumpulan usahawan di negara ini. Selain fokus terhadap program dijalankan agensi, turut ditekankan isu kerenah birokrasi yang menjadi penghalang kemudahan dan pembiayaan disalurkan dengan berkesan. Bagi mempertingkatkan prestasi, MEDEK akan terus mengambil tindakan sewajarnya bagi mengenal pasti beberapa halangan dan penambahbaikan dalam mempertingkatkan perkhidmatan agensi di bawahnya. Menerusi Belanjawan 2021 pula, MEDEK telah menerima peruntukan RM548.7 juta. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Seorang petugas kesihatan di Alaska, Amerika Syarikat mengalami alergik yang serius selepas menerima vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech. Dia kini dirawat di hospital dan dalam keadaan stabil. New York Times melaporkan individu terbabit menerima suntikan kelmarin dan Pfizer mengesahkan sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menyiasat insiden itu. Dua petugas kesihatan di Britain turut mengalami alergik. Kerajaan negara itu meminta orang ramai mengelak daripada menerima vaksin berkenaan jika pernah memiliki alergik yang teruk. Semua 44,000 sukarelawan untuk ujian klinikal Pfizer dikecualikan jika pernah mengalami alergi pada vaksin atau bahan dalam vaksin COVID-19. Secara keseluruhan, ujian itu tidak berdepan sebarang isu keselamatan. Namun pihak berkuasa serta syarikat itu memantau situasi selepas menerima vaksin berkenaan secara berterusan. Sementara itu, Twitter akan mengambil tindakan tegas terhadap ciapan maklumat salah mengenai vaksin COVID-19 mulai minggu depan, sekaligus mengikuti jejak Facebook dan YouTube. Platform media sosial itu mensasarkan ciapan dan siaran mengandungi maklumat tidak sahih mengenai virus dan vaksin berkenaan. Twitter akan memberi keutamaan menapis dan memadam maklumat salah dan melabel ciapan yang boleh menantangkan kekeliruan. Selain itu, kenyataan itu juga menjelaskan Twitter sentiasa memberi fokus untuk mengurangkan penyebaran berita palsu yang boleh mendatangkan bagi kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. Kempen vaksinasi mula dilakukan di beberapa negara termasuk Britain, Amerika Syarikat dan Kanada dan akan dimulakan di dalam negara Kesatuan Eropah EU sejurus mendapat lampu hijau dari kerajaan masing-masing. Seterusnya, sekumpulan peguam kini dalam usaha mengheret China ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC kerana menindas etnik Uyghur. Menurut salah seorang peguam, Rodney Dixon, satu pasukan perundangan sedang mengumpul maklumat lanjut di negara anggota ICC di luar China. Melalui sidang media maya ketika persidangan tahunan anggota ICC, Dixon berkata Mahkamah Antarabangsa itu diberi kuasa terhadap segala tindakan susulan China sekiranya negara tembok besar berkenaan melakukan tangkapan dalam lingkungan anggotanya. Sebagai contoh, jika individu ditahan di Tajikistan oleh pihak berkuasa China dan ditindas, maka ICC berhak campur tangan sekaligus menjadikan ia sebagai bukti.
Tambah Dixon, kumpulan terbabit akan menyediakan bukti baru kepada pihak pendakwa raya seberapa segera. Awal minggu ini, Pejabat Ketua Pendakwa Raya ICC menolak permohonan beberapa etnik Uyghur dalam buangan yang menggesa China disiasat atas dakwaan genosid dan jenayah kemanusiaan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke perkembangan Liga Perdana Inggeris. 6 perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Liverpool naik ke perestada Liga selepas menang 2-1 ke atas pencabar Tottenham Hotspurs. Arsenal sekadar mengikat keputusan 1-1 menentang Southampton, manakala Leeds United menang besar 5-2 ke atas Newcastle. Skuad kendalian juga klub itu mendahului menerusi Mohamed Salah pada minit ke-26 dalam pertembungan paling dinantikan di Anfield. Begitupun pemain dari Korea Son Heung-min menyamakan kedudukan buat Spurs pada minit ke-33. Bersama babak kedua, Liverpool lebih berhati-hati. Hampir ke penghujung perlawanan, Roberto Firmino berjaya menaduk masuk bola mengatasi kawalan Harry Kane dan Toby Alderweireld untuk jaringan 2-1. Liverpool kini 3 mata di depan Spurs, melebarkan juga rekod tanpa kalah kepada 9 perlawanan. Baik, sekian buat waktu ini. Meskipun perayaan Christmas menjelang akan diraikan dengan norma baru, namun sektor ekonomi jualan bunga sempena sambutan itu di Mexico masih mendapat sambutan. Visualnya menutup Buletin 1.30. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.